Tidak bergantung kepada apapun. Itu mana istighna. Maksudnya kaya lah. Istighna itu mana kaya sungguh. Kaya tu sehingga tidak perlu kepada apapun. Kalau kita nampak macam ada apa-apa lah, itu untuk orang lain. Untuk makhluknya. Yang lain. Untuk dia tak ada perlu apa. Nak buat apa-apa pun, kalau dia pilih untuk nak buat sesuatu tu dengan menggunakan sesuatu benda lah, itu semata-mata pilihan dia. Kalau dia tidak guna itu pun boleh juga. Tuhan tidak perlu kepada sesiapa. Itu maksudnya. Salah satu, di satu pihaknya begitu. Di satu pihak yang lain, iftiqar. Sifat iftiqar. Inilah sifat ketuhanan ni apa? Iftiqar itu segala yang lain semuanya memerlukan dia. Bergantung dengan dia. Tak terlepas daripada dia. Itu maksud iftiqar. Itu maksud as-samad. Dalam as-samad itu ada dua sifat ketuhanan. Iaitu dia maha kaya. Maksud maha kaya tu dia tidak memerlukan kepada apa-apa pun. Kepada orang lain. Bila-bila masa pun. Daripada awal sampai bila-bila. Memang begitu. Itu makna istighna. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Itulah kalau kita nak kira dalil dia dalam Quran itulah. Allah itu tidak perlukan kepada sekalian alam. Kalau dia buat alam dia buat syurga neraka untuk orang lain, bukan untuk dia. Bukan dia perlu, bukan dia nak pun benda tu. Untuk kesenangan dia lah. Tak ada itu semua tu. Adapun kita memang memerlukan. Nak buat apa-apa pun perlu kepada yang lain. Tak boleh buat sendiri belaka. Bergantung pada benda lain. Nak cerah berkehendak kepada lampu. Nak buat rumah perlu kepada tukang. Nak pakai kereta perlu kepada kilang yang membuat kereta. Begitulah juga. Yang lain-lain lagi. Kalau dalam keadaan biasa ni kita kata, orang perlu, orang tak ada telefon lah kita kata. Dia perlu kepada orang lain yang ada telefon. Bila kita sudah ada telefon, kita tak guna dah telefon orang lain. Itu maksudnya tak perlu kepada orang lain. Sebab kita cukup dah. Bila lapar, kita perlu makan. Perlu. Tuhan tu tak ada macam tu. Tak ada perlu kepada apa. Kita ni akan dahaga. Bila dahaga, kita perlu kepada air. Jadi Tuhan ni tak ada perlu kepada apa-apa. Maha suci dia daripada memerlukan apa-apa. Dia kaya. Maksud kaya tu tidak perlulah. Cuba kita tengok orang yang kaya macam mana. Banyak perkara dia tak perlu. Dia nak pergi mana-mana tak tumpang orang. Dia ada kereta dia sendiri dah. Nak naik kapal terbang pun tak perlu. Dia ada kapal terbang dia sendiri dah. Begitulah daripada sekecil-kecil dah sampai sebesar-besarnya. Tapi manusia ni ada hak juga. Ada terbatas juga. Allah SWT tidak perlu kepada apa-apa. Cuma kalau dia pilih itu, pilihan dia lah. Tidak kata dia nak buat manusia ni perlu kepada bumi. Tak ada bumi dia tak boleh buat. Dulu. Tidak begitu. Saja dia pilih. Dia nak begitu. Tidak kata dia, kalau tak ada dia tak boleh buat. Dia boleh buat. Kaya dia tu, dia boleh buat macam-macam lagi. Boleh buat. Tanpa itu pun. Itu maksudnya istighna. Iftiqar mana semua yang lain. Kita, apa-apa sajalah di alam semesta ni. Tak terlepas daripada dia. Semua memerlukannya. Kalau makhluk ni ada yang memerlukannya, ada yang tidak memerlukannya. Tuhan tak boleh. Bila kata Tuhan ni, semua perlu kepada dia. Tak ada sesuatu yang terlepas daripada berkehendak kepadanya. Memerlukannya. Itu Tuhan. Itu maksud as-samad tu. Panjang kita nak terjemah. Sepatah tak boleh. Yang bergantung kepadanya segala sesuatu ini sifat iftiqar. Segala sesuatu bergantung, perlu kepada dia. Sedang dia pula tidak memerlukan kepada sesiapa dan apapun. Ini sifat istighna orang panggil. Dalam as-samad tu ada dua sifat ketuhanan.
Di satu pihak, semua yang lain memerlukannya, bergantung kepadanya. Di satu pihak yang lain, dia tidak perlu kepada sesiapa. Dan apapun. Tak perlu. Itu sifat istighna. Jadi ada dua situ as-samad itu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. La ilaha ghairu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Jadi ilah dia guna di situ. Dia tidak kata la rabba ghairu. Tidak. La ilaha. Bila kata ilah, kita terjemah Tuhan yang berhak disembah. Yang layak disembah. Itu makna ilah. Makna sifat uluhiyah Tuhan. Ada rububiyah, ada uluhiyah. Jadi bila guna alif, lam, ha tu, ilah tu, dia berkait dengan uluhiyah. Apa makna uluhiyah? Sifat Tuhan sebagai yang satu-satunya berhak disembah. Tak ada yang lain berhak disembah. Macam-macam kita tengok dalam dunia ni orang sembah kan. Sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang, sembah berhala, sembah macam-macam. Tapi itu sebenarnya tidak layak disembah. Bukan Tuhan yang sebenar lah. Tuhan yang sebenar itulah yang layak disembah. Sembah tu macam mana? Kita nak berdoa, kita berdoa dengan dia. Ibadat lah. Untuk kita beribadat kepadanya, tak ada yang lain. Dia saja. Yang lain, itu dakwaan sahaja. Itu tipu saja. Yang sebenarnya tidak. Yang berhak disembah, yang sebenar-benarnya layak disembah, patut disembah, ialah Allah sahaja. Itu dia sebut ilah. Sebab itu bila kita mengucapkan dua kali bersyahadah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, apa makna? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak atau layak disembah. Kita tambah tu dalam kurungan. Ilah saja tu makna Tuhan, tapi Tuhan yang sifatnya macam mana? Yang layak disembah. Tuhan macam tu tak ada sebenarnya. Hanya Tuhan Allah sahaja yang layak disembah begitu. Yang lain-lain tipu semuanya. Jadi berhak disembah ilah tu, pada perkataan ilah. Dalam tu dia ada. Seperti dalam as-samad tu ada dua sifat tadi kan. Sifat iftiqar, kulli ma siwahu ilaihi, dan istighna'uhu an kulli ma siwahu. Dia ada dua perkara tu. Bila kata as-samad itu. Dia tidak beristeri dan tidak pula beranak. Dia tidak beristeri dan tidak beranak. Isteri tak ada. Anak pun tak ada. Sebab tidak perlulah. Kita ni untuk meneruskan zuriat, kita perlu tu. Tak ada itu, tak ada keturunan lah. Jadi untuk apa keturunan? Hikmatnya Tuhan buat untuk menyambung kerja manusia ni lah. Untuk menyambung kerja manusia ni yang tidak sempurna. Yang datang kemudian cuba menyempurnakan, tambah sedikit kerja orang yang lepas dah tu. Yang mari kemudian lagi tambah sikit lagi. Allah SWT tidak begitu. Dia tidak perlu. Sebab kita perlu kepada zuriat, sebab kita nak mati, kena mati. Bila mati, tak tercapailah cita-cita kita, hasrat kita. Sebab itulah manusia ni semula jadinya, dia kalau boleh nak kekal, tapi dia tak boleh kekal. Cara dia nak menyatakan perasaan dia tu macam mana? Dia kahwin. Dia ada zuriat. Zuriat tu pada hakikatnya naluri manusia yang hendak kekal. Jadi Tuhan tu memang dia kekal dah. Untuk apa? Dia nak semua tu. Jadi tak perlu. Anak pun tak perlu, isteri pun tak perlu. Kita ni sebab anak-anak tu kena ada isteri. Perlulah jadi kepada isteri. Itu semua menunjukkan kita ni perlu kepada yang lain. Saling memerlukan. Dia perlu kepada hak ni perlu kepada hak ni. Tapi Allah SWT tak ada perlu kepada sesiapa pun. Begitu ya. Baik, kita ada nota di situ. Nota 8. Tengok di situ. Ungkapan pengarang ini, yakni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lah, dia sebut tadi itu, merupakan sedutan
dan intisari daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas. Firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi yang dia sebut di atas tadi itu intisari, seduta, ambil sini lah, inilah puncanya. Jadi mana ahlul hadis, ahlul sunnah ni akidah dia puncanya Quran dan sunnah. Macam saat ni dia sebut ni. Mana punca dia? Ni lah. Allah tu satu. Tadi kan dia sebut ni bahawa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ni yang Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sebut ni, akidah ni puncanya ada dalam Quran. Sebab tu orang kata akidah ni Quran saja cukup dah pun betul. Mana akidah ada ni kemudian ni memang ambil situ juga. Bahkan daripada perkataan yang diguna tu kita nampak dah. Ilahun wahid, huwallahu ahad, fardun samad, Allahus samad. Mari situ lah. Lam yattakhidh sahibatan wala walada, lam yalid wa lam yulad. Situ lah, ambil situ juga. Tak lari daripada tu. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Sedang dia pula tidak memerlukan kepada sesiapa dan apapun. Itu maksud As-Samad. Dia tidak beranak. Dan tidak pula diperanakkan. Dia tak ada mak, tak ada ayah. Tak perlu itu semua. Tidak seperti kita makhluk ni. Tidak beranak, lahir daripada dia tu. Lahir daripada dia. Seperti kita lahir daripada perut ibu. Ada. Mari daripada air mani bapa. Itu puja kita. Allah SWT tidak begitu. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara atau sebanding atau serupa dengannya. Tak ada. Ini menafikan keserupaan Allah dengan segala yang lain, semua yang lain. Tak ada satu pun yang serupa dengan dia, setara dengannya, sebanding dengannya, tak ada. Itu dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu punca akidah lah, tauhid. Jadi kalau kita perhati ni yang disebut di dalam perenggan ni, kita dapati di sini ia mengandungi tanzih munfasil, iaitu menyucikan Allah daripada sekutu, pembantu, pemberi syafaat tanpa izinnya, mempunyai isteri, pasangan, bandingan, tandingan, kawan atau teman. Ini orang panggil Tuhan tu bersih, suci, tak ada benda ni. Ini orang panggil tanzih munfasil. Penyucian Allah terhadap sesuatu yang di luar daripada dia, lain daripada dia. Misalnya kita kata isteri itu bukan diri dia, orang lain lah, terpisah daripada dia kan. Anak tu pun orang lain, terpisah daripada dia. Sekutu tu kalau kita kata apa-apalah, benda lain. Benda selainnya. Kalau selainnya yang tidak mungkin ada bersama Allah, pada Allah ni, yang disebutkan di sini. Ini orang panggil tanzih munfasil. Tanzih itu ada dua macam, tanzih munfasil, tanzih muttasil. Seperti dalam kalau kita belajar akidah Ahlussunnah Asy'ariyah ni, dia ada kam muttasil, kam munfasil. Munfasil, muttasil tu begitulah. Kalau tak tahu istilah ni pun tak apa. Yang pentingnya Tuhan tu tak ada anak, Tuhan tak ada bapa, Tuhan tak ada isteri. Jadi isteri, bapa, anak tu selain daripada dia kan, di luar daripada dia. Itu maknanya. Tuhan tak ada sekutu, Tuhan tak ada kawan dia tu di luar dia, bukan dia sendiri, orang lain. Tak ada.
Sebab apa? Sebab tadilah dia balik kepada As-Samad itu. Sebab dia tidak perlu kepada semua. Tak perlu. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Bermaksud, jadi kalau saya buat titik-titik tu maksudnya sebelum pada tu ada lagi lah ayat. Cuma kita nak ringkas, ambil bahagian berkenaan sahaja, kita buat titik-titik begitu. Lepas tu berikan ayat. Bukan makna ayat ke-22 ni semua sekali ni, setakat ni. Tidak. Itu maksud titik-titik. Kalau sebelum tu maknanya selebihnya sebelumnya lah. Kalau selepas tu, selebihnya kemudian. Untuk ringkas. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Mana dia tak ada sekutu. Kita nak kata Tuhan lain tu bintang ke? Bintang tu kan suku tu, berasingan tu. Bulan ke, kita kata berhala ke, itu sekutu-sekutu, ataupun manusia ke, ataupun binatang ke, jin ke, apa ke, selain daripada Allah. Bukan zat Allah tu sendiri, diri Allah tu sendiri, yang lain. Tapi perlu disucikan juga. Mana Allah tak ada kena-mengena dengan semua tu. Allah tidak berkehendakkan semua tu. Tidak ada pun Allah tu terlibat dengan semua tu. Jadi ini Tuhan larang ni, jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi sekutu ni munfasil lah, yang terpisah. Allah juga berfirman, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ini pun sama juga kalau titik-titik sebelum tu, maknanya sebelum tu adalah ayat lagi. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Mana zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, perbuatannya. Kalau sebut pun sama tu pada sebutan saja. Sama tidak banding. Sekejap Saat ni boleh dengar sekarang ni? Boleh. Boleh Nampak ke apa ni nota ni? Nampak. Tadi tak hilang ke macam mana? Tadi hilang sekejap mana? Ya, tak apa. Tengok sekarang ni dah nampak kan? Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Di sini menafikan sesuatu. Tak ada sesuatu apa pun yang serupa dengannya. Sepertinya. Sebanding dengannya. Sambil-sambil kata tidak ada sesuatu apa pun serupa dengannya, dia kata wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sifat mendengar ni pun kita pun ada kan? Tapi tidak sama, tidak sebanding, tidak serupa. Tidak serupa. Tapi sifat tu ada. Dan dia sebut adalah sifat mendengar lah. Tapi mendengarnya itu tidak memerlukan kepada macam kita ni perlu kepada telinga, perlu kepada getaran, perlu kepada udara, perlu kepada apa semua tu. Melihat sama juga. Kita perlu kepada cahaya. Allah SWT melihat juga. Kita perlu kepada mata kita ni. Jadi kalau Allah sebut mata pun tidak sama, tidak seperti kita. Begitu. Tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Tanzih muttasil pula ialah menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Seperti mengantuk, tidur, mati, lemah, bodoh, lupa, leka, memerlukan kepada sesuatu yang lain, letih, penat dan lain-lain. Ini muttasil. Muttasil ni makna bersambung. Mana pada diri Allah tu sendiri, pada zat Allah tu sendiri. Ada benda-benda ni? Tak ada. Kena sucikan. Itu maknanya bila kita kata subhanallah, maha suci Allah. Maha suci apa makna? Kita mensucikan daripada yang tidak layak dengan Tuhan, di luar dia, selain daripada dia, ataupun diri dia tu sendiri yang tidak layak dengan dia. Kita menyucikan.
Kita kata Tuhan tidak bersifat begitu. Ini tak ada. Ni semua sifat kurang semua ni. Lemah semua ni. Dan memang kalau kita perhatikan dalam Quran pun, dalam hadis pun dinafikan benda-benda ni. Ni orang panggil tanzih muttasil. Jadi tanzih itu ada dua, munfasil, muttasil. Cuba perhatikan, renung sedikit. Munfasil itu yang berkait dengan selain dia. Selain dia. Muttasil itu yang berkait dengan diri dia sendiri. Kira-kiranya kalau didakwa ada pada dia, itu tak ada. Tak ada. Maha suci dia. Daripada tidur ke, mengantuk ke, mati ke, lemah ke, bodoh ke, lupa ke, leka ke, itu suci dia. Maha suci. Bila kita kata subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim dan sebagainya, kita sucikan Allah. Bersihkan Allah daripada segala bentuk, segala rupa kekurangan. Ini antaranya. Itu pada diri dia sendiri, bukan di luar, bukan pada yang lain. Tidak, diri dia. Tak boleh. Dia kena, orang Islam ni percaya Tuhan tu maha suci daripada segala kekurangan. Kekurangan itu mungkin dikaitkan dengan benda lain, orang lain, tapi dikaitkan sebagai anak dia misalnya. Itu munfasil. Kalau mati, diri dia itulah mati. Dia tidur, diri dia itulah lemah, dia itulah. Itu tak boleh. Ini muttasil namanya. Buktinya bahawa Allah itu maha suci daripada semua ini. Kita tengok Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lepas tu kita bagi titik-titik sebab panjang lah. Yang kita nak berkenaan sangat, yang kena mengena dengan kita di sini. Allah bermaksud Allah, tiada Tuhan. Bila kata ilah, selalu kita tambah dalam kurungan ini, yang berhak disembah, yang layak disembah, melainkan dia. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dia, yang tetap hidup. Mana tetap hidup, mana tidak mati ya. Mana lawan dia tu, sifat mati tu. Kalau dalam istilah ni kata mustahil lah. Mustahil lah. Sifat mustahil. Jadi hidup tu wajib lah. Sifat wajib lah. Gitu. Mana akal kita, kalau dalam kaidah Asy'ariyah yang kemudian ni dia kata akal kita tak boleh terima dia tu tidak hidup. Sebab kalau dia tidak hidup, macam mana dia nak mengurus? Takkan yang mati menguruskan. Jadi yang dia nak uruskan itu bukan dalam dunia ni saja. Selepas dunia ni, akhirat besok, tak ada kesudahannya, dia nak urus juga. Kalau dia mati macam mana? Itu dari segi akal lah. Tapi dari segi dalil naklinya, Al-Hayyu. Alif Lam di situ. Hayyun tu yang hidup. Kita pun hidup juga. Tapi bukan hidup sungguh. Hidup yang sebenar. Hidup hakiki. Tidak. Hakiki pun hakiki cara kita lah. Hidup sebenar juga kita ni. Cara kita lah. Jadi tidak sama lah yang lain tu dengan Allah. Itulah yang dikatakan laisa kamitslihi syai' tu. Yang tetap hidup. Maknanya dia tidak mati. Tidak bermula dengan tidak ada. Tidak. Itu maksud Al-Hayyu. Jadi Alif Lam di sini, Alif Lam yang sebenarnya. Hakikatnya. Sungguh. Hidup sungguh. Kalau nak tengok yang hidup sungguh macam mana? Tengok sifat Tuhan, hidup dia. Itulah baru hidup sungguh. Kalau kita ni mula tak ada, lepas tu ada, lepas tu tidak ada, itu tidak hidup sungguh tu. Kalau macam tu. Jadi orang macam kita ni, setara manusia ni pun tidak layak lagi jadi Tuhan. Apatah lagi makhluk-makhluk yang lain. Lagilah yang hidup sehari saja, yang hidup seminggu saja, nak jadi Tuhan macam mana? Kita yang hidup 70 tahun pun tak boleh juga jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak hidup sebenar. Ini tidak hidup, macam mana nak jaga? Kita hidup pun dalam keadaan serba kurang, sakit lah, macam-macam kekurangan hidup pun. Jadi itu hidup sebenar ke tu? Tidak. Yang sebenar-benarnya hidup ialah Allah. Alif Lam tu kita panggil hakikat. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Nabi kata,
bukanlah kaya sejati itu, kaya sebenar tu, kaya sungguh tu. Dengan sebab ada banyak harta benda. Nabi kata, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya sebenar, kaya sejati. Kalau orang Kelantan kata kaya sungati, ialah kaya jiwa. Jadi Nabi guna al-ghina, ada alif lam juga di situ. Maksudnya dia nak cerita kaya yang sebenarnya. Kaya sejati. Kalau yang hidup sejati, yang hidup sebenar-benarnya, yang hidup sungguhnya, tak ada yang lain. Allah jua. Al-Qayyum, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Jadi itu, kita pun mentadbir juga. Ini mentadbir pejabat itu, ini tadbir syarikat itu, tadbir negeri itu. Tapi tidak kekal. Berganti, bertukar dengan orang lain pula. Setelah tua, pencin, uzur. Itu kalau makhluk ni. Allah tu tidak begitu. Yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan. Sebab itu, dialah yang layak jadi Tuhan. Kalau kita nak sembah pun, dia sajalah yang layak disembah. Sebab sifatnya begitu. Tak ada yang lain bersifat begitu. Kalau ada kesamaan dari satu sudut, hanya dari satu sudut saja, kita pun mentadbirkan juga. Kita pun mengatur juga cara-cara kita. Tapi itu tidak yang sebenar-benarnya. Yang tidak mengantuk, usahakan tidur. Ini makna nafi lah ni. Dinafikan sifat ni. Maknanya suci Tuhan daripada sifat mengantuk dan tidur ni. Sebab apa? Kalau mengantuk, nak bawa kereta pun tak boleh. Langgar. Berlanggar kalau tidur. Kalau mengantuk saja, kalau tidur lagi. Jadi Allah tu, Tuhan itu tidak begitu. Sebab itu dia boleh menguruskan dengan baik. Kalau kita nampak ada kuranglah, matilah. Kenapa Tuhan tidak boleh hidupkan manusia ni jadi kekal? Bukan kerana tak boleh buat. Bukan kerana Tuhan tak boleh buat kita kekal. Memang dia nak begitu. Kalau negeri itu hancur, tenggelamlah. Ataupun berlaku gempa bumi ke hancur. Gunung berapi ke hancur. Memang Allah SWT nak begitu. Kerana ini dunia. Bukan syurga. Kalau yang tidak akan rosak, yang tidak akan hilang, yang tidak akan lenyap syurga, dia buat juga. Nak membuktikan dia boleh buat. Kenapa dunia ni tidak begitu? Sebab ini sementara. Sebagai tempat ujian saja. Jadi tak boleh itu kita kata itu bukti bahawa Tuhan tidak boleh buat. Tidak begitu. Tuhan boleh buat. Buktinya dia boleh buat syurga. Dia buat dah. Cuma dia tidak letak kita di situ. Kita di sini. Buat masa sekarang ni. Gitu kan? Kenapa dunia ni banyak penyakit lah, banyak bencana lah. Memang gitu sifat dunia. Memang gitu. Itu pun kita dipilih sebagai manusia. Ada yang dipilih sebagai ulat, ada yang dipilih sebagai cacing. Kalau Tuhan pilih kita jadi cacing, nak buat apa? Bukan isi borak, mari sini nak jadi manusia. Mujur lah tu, nasib baik lah tu. Beruntunglah kita lebih daripada yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam lebih daripada yang lain. Semua yang lain itu Tuhan buat untuk kita. Dalam pada kita kurang-kurang pun. Dalam pada kita tak sempurna pun hidup ni, akan mati pun. Allah SWT bagi sampai begitu kepada kita. Maknanya terpilih lah manusia. Sebab apa? Kita ada peluang diberi oleh Allah SWT. Walaupun kalau tak kena raya boleh masuk neraka. Tapi kita ada peluang. Kita boleh pilih untuk masuk syurga. Nak masuk syurga kena jadi manusia dulu. Kalau jadi ayam tak masuk syurga. Sebab tu kata betul. Beruntung dah jadi manusia ni. Makanan saja pun Tuhan buat. Jadi kita, lidah kita ni boleh merasa kesedapan, kenikmatan macam-macam makanan tu lain-lain. Situ pun dia istimewa dah. Berbeza dengan makhluk-makhluk lain. Tahu makan rumput saja. Kalau lembu lah kita kata. Binatang-binatang lain dah lain pula. Itu lebih dari manusia. Lepas tu ada peluang pula nak pergi ke syurga, tempat kekal. Di mana tak ada dah yang kita serabut-serabut dalam dunia ni. Tak ada dah. Tak ada.
Itulah yang disebutkan dalam Quran tentang syurga. Dia buat dah. Jadi kita tak boleh kata Tuhan itu lemah. Buktinya ni dalam dunia ni banyak tak terbuat, banyak tak terjadi. Bukan begitu. Dia kahwin dia tak dapat anak juga. Tuhan tak boleh kena buat anak. Dia tak boleh tanya begitu. Tak kena tu. Dia kena ingat ini dunia, tempat ujian. Jadi ini yang perlu sucikan, tanzihkan Allah. Jadi ini sinatun ini dikatakan ada pada diri Allah, zat Allah itu. Tidak, tak ada itu, tak ada. Perlu ditanzihkan Allah. Tanzihkan makna sucikan dia. Jadi yang ni yang muttasil. Sebab mengantuk dan tidur tu dikatakan ada pada dia. Boleh kau kata ada pada dia? Tak boleh, tak ada. Adapun isteri anak tu selain daripada dia, itu munfasil. Munfasil namanya. Allah Subhanahu taala juga berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub." Bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak mengalami sebarang kepenatan. Jadi buat macam tu, besar ni kerajaan langit dan bumi ni, dan segala isinya di antara langit dan bumi ni begitu banyak. Kita sampai bila-bila pun tak akan habis mengkajinya, mencapainya, menguasainya. Macam tu pun Tuhan kata dia tak penat sedikit pun. Jadi sifat penat tu tidak ada pada Tuhan. Sebab penat tu kurang, lemah. Itu tidak ada pada Tuhan. Jadi penat itu dikatakan ada pada dirinya. Itu tak ada, tak ada. Sifat tu tak ada. Tak ada penat tu. Kalau kita sikit ada penat dah. Itulah sifat bukan Tuhan. Kalau sifat Tuhan, ni Allah sebut dah di sini. Dia tidak penat. Buat macam tu banyak pun. Lebih lagi pun kalau dia nak buat, tak ada penat juga. Tak ada penat. Itu sifat dia. Jadi sifat penat itu adalah satu sifat kurang yang mesti Allah SWT itu disucikan daripada sifat kurang itu. Dan bukan kita yang mana-mana nak menyucikan dia daripada sifat itu. Dia sendiri kata ni, wa ma massana min lughub, dalam Quran. Dia sendiri kata. Dia tak ada sifat itu. Jadi tak ada sifat itu bukan makna kurang. Sempurnalah kalau ada sifat tu kurangnya. Begitu maksudnya. Baik. Ahli sunnah dari kalangan ashabul hadis menafikan apa yang dinafikan oleh Allah tentang dirinya. Misalnya Tuhan kata dia tidak benar, kita kata dia tidak benar. Tuhan kata dia tidak tidur, kita kata dia tidak tidur lah. Itu maksudnya yang Tuhan nafikan daripada diri dia tu. Dia tu tidak benar. Dia tu tidak tidur. Dia tidak mengantuk. Jadi kita kena nafikanlah juga. Tak adalah sifat tu pada Tuhan. Menafikan apa yang dinafikan oleh Allah tentang dirinya. Mereka juga menafikan apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya, tentang Allah. Kalau Nabi kata Tuhan tidak begitu, jadi kita pun kena terima gitulah. Itulah Ahlus Sunnah. Ashabul hadis. Yang tidak ashabul hadis pun sebenarnya begitu. Cuma kadang-kadang dia lari sikit sebanyak tu. Begitulah. Mereka tidak menyentuh sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemuliaan Allah dengan menafikannya atau memesongkan artinya. Ini cara ahlul hadis, ashabul hadis, ahli sunnah ni. Ini berbeza dengan orang yang mendakwa sebagai Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke. Kadang-kadang dia lari sikit di situ. Kalau sifat-sifat yang menyentuh sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemuliaan Allah, dia tidak menafikan. Kalau Tuhan telah isbatkan, sabitkan, kata ada pada dia sifat tu, dia terimalah. Dia tidak menafikan atau memesongkan artinya, ta'wil. Ta'wil artinya. Padahal makna dia gini, tak boleh pakai gini. Dengan pakai dengan makna gini. Dia tidak gitu. Itu ashabul hadis ni tidak gitu.
yang Tuhan telah sebut sebagai sifat sempurna dia, kita terima. Jangan dirafikan. Jangan ditakwil, pusing. Makna dia. Bagi mereka mengisbatkan sifat-sifat yang memang sabit. Sabit itu maksudnya ada tersebut dengan terang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak langsung berarti mentashbihkan, yakni menyerupakan Allah, yakni dengan sesuatu yang baru. Itu makna tashbih. Tashbih itu makna menyerupakan Allah dengan sesuatu yang baru. Jadi bila kita menyabitkan sifat mata Tuhan misalnya, Tuhan itu dia kata ada mata dia. Kita kata dia adalah sifat dia lah. Tapi bukan bermakna bila kita kata ada mata tu bermakna kita mentashbihkan mata dia tu. Bila kata mata serupa dengan mata makhluk lah. Tidak gitu. Jadi kita kata dia ada mata tu sebab dia kata ada. Ada. Gitu. Lagu mana? Tak tahu. Lagu mana tak tahu. Tetapi kalau kita tengok, kalau kita dengan mata tu kita boleh melihat. Jadi sifat melihat kita ni bergantung berkait dengan mata ni. Dia tidak gitu. Dia tidak gitu. Jadi tak perlulah kita takwil. Takwil makna mata tu makna penjagaan dia. Tangan tu dengan makna kuasa dia. Tidak begitu. Dia kata tangan-tangan. Dan itu difaham sebagai sifat Allah. Bukan tangan tu maknanya zat dia. Seperti kita kalau tangan tu tangan ada anggota begitulah. Bukan gitu. Bukan gitu. Mereka faham itu semua sebagai pernyataan sifat Allah. Bagi mereka mengisbatkan sifat-sifat yang memang sabit, yang ada tersebut dengan terang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak langsung berarti mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan sesuatu yang baru. Malah tashbih. Sekejap. Takut habis bateri pula ni. Baik. Malah tashbih, yakni menyerupakan Allah dengan makhluk, terletak pada menafikan sifat-sifatnya, bukan pada mengisbatkannya. Di situ tashbih itu. Terletak di situ tashbih itu. Bukan kita terima Tuhan tu ada tangan, setelah dia kata dia ada tangan, kita pun terima dia ada tangan. Itu bukan tashbih. Kita kata Tuhan tak boleh ada tangan. Tuhan hanya ada kuasa, tangan tak ada. Itu tashbih sebenarnya. Sebab kita serupakan Allah dengan manusia, dengan makhluk. Kita telah serupakan Allah dengan makhluk. Padahal orang yang terima kata Tuhan tu ada tangan, dia tidak tashbih, dia tidak kata tangan Allah tu serupa dengan makhluk. Sebab Allah sebut dia ada tangan, kita sebut kata gitulah. Bukan tangan dia tu seperti tangan makhluk, tangan manusia ke tangan apa ke, tidak, sama sekali tidak begitu. Itulah sebab laisa kamitslihi syai' tadi. Tidak ada apa, satu atau apa pun yang serupa dengan dia. Tapi sambil-sambil kata begitu, dia maha mendengar, maha melihat. Jadi melihat Tuhan tu serupa makhluk kan juga. Kenapa yang tu kita terima? Padahal kalau kata melihat tu, melihat dengan mata kok. Tentu sekali kita kata tidak. Jadi sini pun sama. Tashbih duduk pada menafikannya. Sebab dengan menafikannya kita seseolahnya mengatakan Allah ni seperti makhluk. Situ makna tashbih. Sebab kalau makhluk, tangan,
Tangan lah. Gitu. Anggota ni lah. Padahal tidak begitu. Tidak begitu. Bukan pada mengisbatkannya. Bukan pada kita terima ada sifat ataupun sesuatu yang disebut oleh Allah pada diri dia. Yang dia sebut tu kita terima lah. Tapi terima dalam keadaan laisa kamitslihi syai'. Sama seperti mendengar, hidup. Laisa kamitslihi syai'. Gitu. Jadi begitu juga tangan, kau mata, kau apa, kau dia tidak menyerupai makhluk. Pandangan mereka berbeza daripada pandangan golongan mutakallimin dalam memahami konsep tanzih. Tanzih di sisi mutakallimin ibarat cangkul yang diguna untuk merobohkan binaan sifat-sifat Allah yang memang sabit. Yang ini ada tersebut dengan terang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebabnya mutakallimin ni maknanya orang yang terlibat duduk berdebat, duduk bahas dengan golongan sesat lah. Tujuannya dia nak menegakkan ahli sunnah juga. Tapi kadang-kadang terpengaruh, terikut-ikut. Kadang-kadang terikut-ikut rentak mereka itu. Itu dia. Maksud dia pun nak gitu juga. Nak mentazihkan Tuhan juga. Tapi kadang-kadang dia terikut-ikut, terpengaruh. Begitu. Jadi kadang nak jaga hati ataupun nak pujuk kalau kita kata, orang-orang yang tak faham tu kadang-kadang dia lari sikit daripada yang asal tu. Sehingga mentakwilkannya. Seolah-olahnya nak pujuk ataupun nak ambil hati. Tak boleh begitu. Ataupun cuba takwil. Jadi semua yang disebut di dalam Al-Quran tu sifat-sifat Allah tertakwil. Banyak. Ini masalah mutakallimin. Itu masalah mutakallimin. Mutakallimin itu ahli sunnah pun ada juga. Yang tidak ahli sunnah pun mutakallimin juga. Tapi kita terima di sini mutakallimin yang betul lah. Ahli ilmu kalam yang nak menegakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah tu. Itu yang dimaksudkan. Jahmiyah adalah golongan yang mula-mula sekali memasukkan penafian dalam mentanzih, menyucikan Allah. Jadi nafi itu memang ahli sunnah ashabul hadis pun menafikan juga. Macam tadi, menafikan mengantuk, menafikan tidur, memang menafikan. Tapi kadang-kadang dia nafi itu lebih. Lebih. Kalau tak sepatut nafi pun dia nafi juga. Itulah yang kita kata dia jadi terikut-ikut rentak. Orang-orang yang menyeleweng tu. Begitu. Padahalnya tak sepatut begitulah. Tak sudut tu lah dia. Kecuali kalau kita kata sebenarnya dalam hati dia, akidah dia ikut cara ni. Ashabul hadis. Cuma dia bercakap dengan mereka itu untuk sebagai pujuk. Mungkin bolehlah diterima. Sekadar itu. Tapi kalau betul-betul dah memusuhi pula akidah ahlul hadis ni, kata akidah ahlul hadis ni pula tak betul dan pahaman macam tu itu yang betul ahli sunnah, itu nampak lebih dah tu. Itulah masalahnya. Jahmiyah adalah golongan yang mula-mula sekali memasukkan penafian dalam mentanzih, yakni menyucikan Allah. Yakni penafian semua perkara, semua dia nafi. Walaupun yang diisbatkan oleh Allah, dia nafi juga. Itu cara Jahmiyah tu. Kalau semua sekali dinafikan. Kalau dinafikan mana yang Allah nafikan, itu memang betul lah kalau macam tu. Tapi dia jadi lebih. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari di dalam maqalatnya menukilkan bahawa antara yang diijma'kan oleh golongan Jahmiyah ialah, ni Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri sebut dalam kitab yang kita baca ni. Cuma kita tak sampai lagi ke situlah. Banyak besar kitab tu. Tak apalah. Kita tengok dulu. Allah itu esa. Ni Jahmiyah kata. Ni ijma'. Semua kalau kata Jahmiyah memang begitu. Allah itu esa. Tiada suatu apapun yang sepertinya. Jadi laisa kamitslihi syai' lah.
Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini macam terjemahan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itulah. Sekadar itu tu okeylah, kita pun terima. Cuba seterusnya. Dia sebut. Ini mula nafi lah. Dia bukan jisim, bukan tubuh, bukan lembaga. Itu maksud nafi tu. Semua nafi. Ialah kalau yang betul tu tak apalah. Dia bukan jisim, bukan tubuh, bukan lembaga, bukan rupa, bukan orang, bukan jauhar, bukan arad, bukan warna, bukan rasa, bukan dapat diraba, bukan panas, bukan sejuk, bukan basah, bukan kering, bukan panjang, bukan dalam, maknanya bukan pendek, bukan semua. Bukan terpisah, bukan bergerak, bukan diam, bukan dapat dibahagi, bukan mempunyai juzuk-juzuk, bahagian-bahagian atau anggota-anggota, bukan di mana-mana arah, bukan di kanan, kiri, hadapan, belakang, atas atau bawah. Dia tidak diliputi, yakni dilingkungi tempat dan masa. Tidak harus, mana tidak mungkin dia bersentuhan dengan sesuatu apapun dan berada di mana-mana tempat. Dia tidak boleh disifatkan dengan mana-mana sifat makhluk. Itulah ringkasan pandangan mereka tentang tauhid. Jadi banyak, semua nafi. Semua nafi. Jadi Allah SWT kata dia di atas aras misalnya. Itu kita akan bertemu nanti. Di atas. Dan Tuhan sebut di atas. Tidak. Dia kata sebab tu itu sifat makhluk tu kan boleh kata di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Dia nafi. Jadi kalau orang kata Allah di atas ni, salah. Nampak ke tidak? Di situ. Kalau dia kata Allah itu bukan warna, Allah itu bukan jisim, bukan tubuh tu, bukan lembaga tu, okeylah lagi. Tak apalah. Tapi yang Allah memang sabit dah, isbatkan untuk diri dia. Dia tu alal arsy, di atas aras. Dia takwil pula. Yang takwil lah. Yang tidak takwil dia kata tidak. Itu sifat makhluk. Allah di atas mana? Allah mulia lah. Dia pergi ke situ, pergi ke lain. Itu tak kena. Cara ahlul hadis atau ashabul hadis bukan begitu. Lepas pada ni kita akan bertemu, akan datang Abu Hasan Asy'ari sebut sifat Allah tu di atas. Boleh kita kata di atas. Tidaklah kita kata dah ni semua berlawanan, bila atas ada bawah, bila bawah, bila kiri ada kanan. Bukan begitu. Bukan begitu. Kita kena terimalah di atas, tapi tidak serupa dengan makhluk. Atas macam mana tak nak fikir. Jadi dia kata di atas lah. Begitu. Tak boleh pula kita kata di bawah. Tak boleh. Kita tak kata pun di bawah pun. Ashabul hadis dia tak kata pun. Dia kata di atas. Banyaklah bukti-buktinya. Selain daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, selain daripada itu. Tak pernah kata Allah SWT menaikkan Al-Quran. Yang adanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan. Turun tu apa makna? Tidak daripada atas. Kami menurunkan. Pernahkah kita kata, Tuhan kata kami menaikkan Quran? Tak pernah. Menurunkan. Kita faham apa? Menurunkan. Mana daripada atas ke bawah lah. Jadi kalau orang kata Allah tu di mana? Di atas. Tidak salah. Mereka ni pokok mutakallim ni kata salah. Kalau nak tanya Allah tu di mana? Tak boleh. Itu tanya makhluk lagu tu. Tanya makhluk boleh lah di mana? Di Kuala Lumpur. Di mana? Di Kelantan. Boleh lah. Tuhan tak boleh tanya lagu tu. Dia lupa dah. Nabi tanya. Aina Allah? Dia lupa. Ashabul hadis tidak macam tu. Pak Nabi tanya, dia boleh lah tu tanya. Takkan Nabi tanya benda salah. Boleh faham ke tidak ni yang dengar-dengar ni? Boleh. Dan Nabi kata, Aina Allah? Jadi mereka ni kadang-kadang dia nak menegakkan tu dia siapa tahu siapa dia menafikan tidak sahih lah hadis itu. Ini masalah penyakit ni. Sebab terlalu nak mengikut rentak mereka tu. Maksud dianya asalnya bagus juga. Dia takut orang anggap Tuhan ni, percaya Tuhan ni seperti makhluk lah. Begitulah maksud dia. Kalaulah perkara itu bahaya, tentu Nabi tak guna. Tentu Nabi tak tanya begitu.
Jadi kalau kita menyalahkan tanya begitu, seperti kita menyalahkan Nabi tanyalah. Nabi tanya, di mana Allah? Dia kata di langit. Nabi tak kata salah tu. Nabi tak kata begitu. Itu ashabul hadis dia berbeza. Di situlah. Yang mana Nabi ke Quran kau sebut, diterima lah. Tapi macam mana di atas seperti makhluk? Seperti bumbung di atas rumah? Tak. Tidak gitu. Seperti matahari duduk di atas kita? Tidak. Tidak begitu. Kalau macam tu seperti makhluk pula. Tidak. Yang kita terima kata di atas tu sebab dia kata dia di atas. Tu. Lebih selamat lagi. Tak perlulah kita kata di atas tu dia mulia ke, dia tinggi, kedudukan dia tu tinggi. Bukan diri dia tu tinggi, tak. Kalau diri dia tinggi, maknanya menyerupai makhluk pula. Dia pergi ke situ. Dia pergi ke situ. Dan kita terima zat dia tu tidak serupa dengan makhluk. Kalau kata tinggi, kena kata apa pun tidak serupa lah. Itu saja, mudahnya. Baik. Itu yang disebut oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri di dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin. Sebab itulah kita rasakan perlu baca kitab Maqalat Al-Islamiyyin karangan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Nak tengok Abul Hasan Al-Asy'ari ni yang orang-orang duduk dakwah sekarang ni ikut Asy'ariyah tu. Asy'ariyah ni luar. Abul Hasan Al-Asy'ari kau sepatutnya dia itulah imam. Dia itulah banyak diikut. Dialah yang menjadi kata pemutus sepatutnya. Paling tidak kalau kita baca kitab ni kita akan dapati dekat sangat. Tak ada beza. Ahlul hadis dengan ahli sunnah yang lain, tak ada beza. Bahkan itulah yang Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri iktiraf sebagai ahli sunnah. Itu kita akan bertemu nanti berkenaan dengan aras tu selepas ni lah. Jadi di sini dulu. Baik. Golongan Khawarij, beberapa kelompok dari kalangan Murji'ah, Syiah dan Maturidiyah juga berpendapat demikian. Setengah-setengah lah, bukan semua lah. Allah tu bukan bahagian-bahagian, bukan anggota-anggota. Itu betul lah tu. Itu sama. Jadi golongan Jahmiyah ke, Murji'ah ke, semua ni mendakwa Islam. Semua nak Islam. Cuma dia terbeza. Sebab itulah Abul Hasan Asy'ari namakan kitab dia tu Maqalat Al-Islamiyyin. Pandangan orang-orang Islam. Wakhtilafil musallin. Dan perbezaan pendapat orang-orang yang bersembahyang. Nama kitab dia. Semua ni sembahyang, semua ni. Tetapi dia lari daripada akidah yang diajarkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Lari, sikit sebanyak tu lari. Ada yang banyak larinya, ada yang sikit. Begitu. Ada yang kata mesti takwil. Ada yang kata tidak mesti, cuma boleh takwil. Gitu. Ini masalah takwil ni pun perbincangannya panjang lah. Nanti sampai masa dia kita akan bincang lah. Lepas tu kita tengok pula orang lain. Tadi Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kalau kita tengok Ibnu Abil Izz ketika membincangkan tentang tidak benarnya pandangan seperti itu telah berkata. Ibnu Abil Izz ni siapa? Pensyarah kepada kitab Aqidah Tahawiyah. Imam Tahawi tulis kitab Aqidah. Jadi dia kata itu akidah Imam Abu Hanifah macam itulah. Dan memang kalau kita tengok bandingkan Aqidah Tahawiyah tu dengan Al-Fiqhul Akbar ke Al-Fiqhul Absat ke banyak samanya. Banyak sama. Jadi ini yang mensyarahkan kitab Aqidah Tahawiyah tu, apa dia kata? Dia pun kata tak kena macam tu. Golongan Mu'attilah. Mu'attilah ni maknanya orang yang mengatakan Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat tadi lah. Kosong. Semua dinafikan. Golongan Mu'attilah tidak menerima nama-nama dan sifat-sifat yakni Allah yang disebut oleh syar'i. Sifat-sifat Allah di atas. Dia tak terima. Nama-nama Allah Al-Ali yang tinggi tu, tinggi kedudukan.
Bukan tinggi diri dia, zat dia. Tak. Kalau kata tinggi zat dia, mesti jadi musyabbihah. Mesti jadi mujassimah. Dia kata gitu. Balahlah pula sama sendiri. Padahalnya tak pada nak balah. Mereka tidak mentadabbur, yakni mengamati dan meneliti arti-arti yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya menganggap arti-arti dan lafaz-lafaz yang diada-adakan oleh mereka sendiri sebagai suatu yang muhkam. Itu sebaliknya. Yang mesti dipercayai dan dipegangi. Yang dia faham itu yang muhkam. Jadi yang dalam Quran itu tidak muhkam. Sesoalan, ini bahaya juga. Bahaya macam tu. Dia jadi berbeza lah. Jadi dia kosongkan sifat Tuhan tu. Tuhan di atas, tak ada di atas. Tidak di atas, tak boleh kata di atas tu. Gitu. Contohnya. Jadi Mu'attilah lah. Soalannya menafikan sifat Al-Ali tu. Ulu tu. Ulu Tuhan tu menafikan. Dia kata tidak menafikan. Sebab ulu tu makna tinggi tu tinggi kedudukan. Itu. Bukan tinggi zatnya. Sebab kalau kata tinggi zat, mana serupa makhluk pula. Tengok. Apa yang duduk serupa dengan makhluk tu kalau tinggi? Seperti mendengar, kita boleh terima ke tidak serupa dengan makhluk? Seperti hidup, kita boleh terima ke tak serupa dengan makhluk? Apa salahnya kalau tinggi tu? Kenapa? Kalau tinggi mesti kata serupa makhluknya. Kalau kata di atas, mesti serupa dengan makhluknya. Kenapa begitu? Pada umumnya, akidah mereka terdiri daripada penafian-penafian. Macam tadilah juga. Abul Hasan Asy'ari telah sebut dah. Tidak itu, tidak ini, bukan itu, bukan ini, habis bukan. Dia bukan begini. Dia bukan begitu. Jadi Allah lah. Dan seterusnya. Macam-macam. Seperti yang Abul Hasan Asy'ari sebut tadi. Mengisbatkan nama dan sifat Allah pula sedikit sekali diterima mereka. Sedikit sekali diterima mereka. Mengisbatkan. Tuhan ni memang sifat, memang ada. Tak takwil. Yang diterima macam tu sedikit saja. Seperti Maha mengetahui. Dan Maha berkuasa, itu terima. Itu terima. Sedikit ya. Sekejap kita baiki. Mana tadi? Ni. Mengisbatkan nama dan sifat Allah pula sedikit sekali diterima mereka. Jadi nama yang terima, ni kita boleh terima. Lain tak boleh, semua kena takwil. Itu tak kena lah macam tu. Jadilah keliru. Ada yang kata 20 sifat. Jadi tidak bagi penjelasan yang betul. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah yang sebenarnya dia itu untuk buat belajar. Yang sebenarnya sifat Tuhan bukan 20 tu saja. Kalau macam tu bolehlah tahan. Ni kalau orang sebut macam lain, dah tak betul dah. Sesat dah. Padahal sifat Tuhan tu kan memang banyak. Apa kurangnya sifat-sifat Tuhan yang lain daripada yang diterima tu? Sama saja sifat Tuhan. Semuanya sempurna. Berapa banyak sifat-sifat Tuhan dalam Quran? Yang mana orang pun tak tahu. Sebab tak belajar, soalannya tak penting. Padahal semuanya penting. Banyak daripada penafian mereka tidak bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan bercanggah. Tidak juga berpandukan logik yang diguna pakai oleh orang-orang yang mengisbatkan sifat-sifat Allah. Orang yang mengisbatkan sifat Allah tu dia logik, dia pakai logik, dia tak pakai logik tu. Logik Allah ni tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita kata di atas pun dia tidak serupa dengan makhluk. Tak mesti kalau di atas tu serupa dengan makhluk, tak mesti. Bukankah di samping Allah menafikan keserupaan
semua makhluk ini dengannya, itulah dalam ayat tadi, laisa kamitslihi syai', dia menafikan serupa dengan semua makhluk. Dia juga telah mengisbatkan sifat mendengar dan melihat untuk dirinya, wa huwas sami'ul basir. Lanjut ayat. Maknanya sambil-sambil dia menafikan keserupaannya dengan makhluk, dia pula kata, dia sendiri kata, dia tu maha mendengar, lagi maha melihat. Lepas tu kalau kita fikir, kan kita mendengar juga, kita melihat juga. Apa maknanya dia kata sebelum pada itu tidak serupa? Memang tidak serupa lah. Mendengar pun. Begitu maksudnya. Jadi begitu juga sifat-sifat yang lain, tak boleh kalau kita kata begitu. Pada isbat ini sudah pun terkandung arti nafi yang dikehendaki. Jadi Tuhan mengisbatkan dia tu maha mendengar, maha melihat di sini sudah terkandung arti nafi yang dikehendaki. Arti nafi yang dikehendaki itu maksudnya tidak serupa hakikat dia. Gitu. Kita mendengar, dia pun mendengar, itu serupa. Mana hakikat mendengar itu tidak serupa. Begitu. Kalau kita perlukan begini-begini, dia tidak perlu. Kita tak boleh kata dia mendengar, dia ada telinga lah. Bila Nabi kata dia ada telinga? Bila dalam Quran kata ada telinga? Tuhan tak sebut. Bila tak sebut, tak boleh lah. Kita buat andaian. Dah dengar mesti telinga. Telinga dia tak serupa dengan makhluk. Siapa kata begitu? Kalau dia kata dia ada dua tangan, yang boleh terima. Dua telinga? Mana ada dua telinga? Jadi kita tak boleh kata lah. Barang yang dia tak kata, kita tak boleh kata. Dia mendengar. Mendengar. Dengan sifat mendengar dia yang layak dengannya. Tak serupa dengan makhluk. Tak serupa, tak sama dengan makhluk. Sama juga melihat. Begitu juga yang lain-lain. Hidup. Kuasa dia. Tinggi dia. Dan lain-lain. Banyaklah sifat-sifat dia yang lain tu. Tak serupa. Kalau kita memaafu, kita pun memaaf juga. Ada ketikanya kita memaafkan orang. Lepas tu Tuhan afu. Tuhan maha pemaaf. Sama? Tak sama? Tak sama. Gitu. Pada isbat ini sudah pun terkandung arti nafi yang dikehendaki. Nafi yang dikehendaki itu tak sama dengan dia lah, tak serupa dengan dia. Pada sebutan saja kata mendengar, melihat, hidup tu. Pada hakikatnya tak sama. Jadi tak ada yang serupa dengan dia tu dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya. Kalau sebut sama, tak sama. Apa yang difahami daripadanya ialah ketunggalan. Yang ini bersendirinya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaan. Itu tunggal. Tuhan tak ada yang serupa dengan dia. Yang lain-lain sebut sama tu sama pada sebutan saja. Itu pun kita sebut setakat yang mana disebut saja. Kalau melihat, Tuhan pun sebut mata. Dia ada mata. Kita terima. Tapi dia sebut mendengar, kita tak boleh kata dia ada telinga, dua telinga pula. Tak boleh sebab tak pernah disebut begitu. Dalam mana-mana ayat, dalam mana-mana hadis tak ada sebut. Setakat mana disebut itu saja kita terima. Kalau kita kata dia melihat, mata tidak serupa dengan makhluk. Gitu ya. Jadi telinga ni tak payahlah kita kata dia ada telinga, tapi telinga dia tak serupa dengan makhluk. Tak boleh macam tu. Ahlul hadis, ashabul hadis tidak pegang itu. Tuhan kata mendengar gitu saja. Sifat dia ada telinga tidak? Tidak. Tak ada begitu. Dia bersifat dengan sifat yang disebut olehnya sendiri dan oleh Rasulnya. Kita terima tu. Tiada suatu apapun yang sebanding dan serupa dengan zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Tak ada satu apapun yang serupa. Tak ada apapun yang serupa.
baik pada dirinya tu ataupun sifatnya ataupun perbuatannya tak sama. Kalau dia memberi rezeki, menanggung kita, makan minum kita, kita tengok ayah mak kita pun menanggung juga. Tapi hakikatnya tak sama. Hakikatnya tak sama. Yang menanggung sebenar-benarnya Allah. Yang menanggung sebenar-benarnya Allah. Kita tu, ibu bapa kita yang kita anggap dia menanggung kita tu mati pun. Mati. Jadi sebab itu kata tak sama. Menanggung ketika dia senang bolehlah tanggung. Ketika dia susah, anak tu pula kena bagi duit kepada dia. Sama ke dengan Tuhan? Tak sama macam tu. Allah tak pernah perlu kepada makhluk manusia. Sebab tu kata perbuatannya, kau sifat dia, kau tak sama. Jadi terima je lah. Kalau kita terima pun, walaupun nampak zahirnya nampak serupa dengan makhluk, tidak. Itulah faedah firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dalam itu sudah terkandung kedua-duanya. Isbat dan nafi. Apa yang dinafi, maklum di situ. Bukan semuanya nafi. Bukan. Tidak gitu. Ini boleh kita lihat di dalam kitab Imam Ahmad, Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah, Abul Hasan Al-Asy'ari, Maqalat Al-Islamiyyin, Ibnu Abil Izz, Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Boleh lihat di situ. Kemudian kita sambung habis itu tentang Tuhan, tentang Allah. Ini tentang Nabi pula. Dan bahawa Muhammad, ni akidah juga ni, kena pegang, kena percaya begitulah. Dan bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Itu kita kena percaya begitu. Ashabul hadis percaya gitulah. Ashabul hadis percaya gitulah. Muhammad maksudnya Nabi Muhammad itulah adalah hambanya. Kita bahasa Melayu ni, kalau tulisan Rumi ni kita bahas itulah kan. Mana-mana belajar tu, nya tu, n tu huruf besar. Bila nya huruf besar, n tu, maknanya Allah sahaja. Orang lain tak boleh. Tak ada orang lain siapa pun n tu huruf besar, tak boleh. Itu mengikut kaedah bahasa Melayu lah. Berdasarkan tulisan Rumi ni begitu. Nya tu sultan, kau raja, kau presiden, kau siapa, kau tak boleh n besar. N besar ni maksud khusus dengan Tuhan saja. Jadi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan bahawa syurga itu benar, neraka itu benar, dan bahawa hari kiamat itu tetap akan datang. Tiada sebarang keraguan tentangnya. Dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, menghidupkan semula semua orang yang di dalam kubur. Mati je lah. Dalam kubur tu mana? Selepas mati dia tu di mana beradanya? Ikutlah dalam perut binatang ke, dalam lautan ke, dalam kubur ke, dalam apa ke, tak kira. Akan keluar, bangkit semua. Gitu. Di sini kita ada nota yang ke-9, nota 9. 9. Allah SWT menyifatkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehambaan. Jadi akidah Abul Hasan Al-Asy'ari sebut tadi, Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Jadi mana-mana kalau kita ni sebut Nabi ni hamba, dah kata hamba jadi sebuah hamba abdi tu ke? Bukan begitu. Tengok Nabi pun tak sama. Bila kata hamba tu, Tuhan sendiri kata hamba. Tapi tidak sama dengan hamba abdi tu. Nabi tak pernah jadi hamba. Abdi yang dijual, dibeli. Tak pernah macam tu. Tapi hamba dia dengan makna lain lah. Dengan makna lain lah. Dengan kehambaan dan kerasulan sebagai suatu makam yang paling mulia untuknya. Jadi Allah sebut ni, hamba ni, sebagai memuliakan, nak cerita sebagai makam, kedudukan yang mulia Nabi tu. Walaupun sebut hamba pun. Sebab hamba ni bukan hamba benda lain. Hamba bagi Allah. Mulia lah. Allah tu mulia.
Jadi yang dikaitkan dengan dia tu mulia jugalah, walaupun hamba. Hamba kepada yang lain itu memang dilarang pun dalam Islam, tak boleh pun. Bukan Islam menggalakkan. Jadi hamba tu, Islam nak manusia ni merdeka. Tetapi maksud hamba di sini, hamba ni sembah kepada Allah. Dari sisi Allah, kalau kata hamba tu mulia orang tu. Hamba Allah. Kalau hamba benda lain, barulah hina. Kalau hamba Allah, tidak hina. Tinggi tu, mulia tu. Dan Rasul. Rasul tu melihat kepada kerja dia tu, tugas dia tu. Menyampaikan apa yang Allah SWT nak untuk manusia. Itu Rasul. Jadi sesuai dengan firman Allah berikut. Jadi kita sebut kata Nabi Muhammad tu abduhu wa rasuluh tu. Mana asas dia? Mana dalil dia? Jadi kalau ashabul hadis ni apa-apa pun dia pergi kepada Quran dan hadis. Pergi kepada Quran dan hadis. Itu yang molek tu. Istimewa tu. Sebab apa dia rujuk kepada Quran dan hadis. Cuba tengok ni. Hamba tapi mulia. Dan Allah sendiri guna. Ni contohnya dalam ayat ni. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Cuba tengok. Jadi akidah ashabul hadis yang kata Muhammad itu hambanya, ambil daripada mana? Di sinilah. Hambanya. Hamba Allah lah. Siapa maksudnya? Muhammad lah. Pada suatu malam dari Masjidil Haram. Masjidil Haram tu kita semua maklum lah di Mekah tu. Ke Masjidil Aqsa. Kita semua maklum juga. Di Palestin tu. Yang kami berkati sekelilingnya. Untuk memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kami, yakni kekuasaan dan kebesaran kami. Berlakunya Isra' Mi'raj kepada Nabi itu untuk apa? Untuk Tuhan tunjuk kepada dia kebesaran Allah dan kekuasaannya. Jadi Nabi SAW yang diperjalankan oleh Allah itu disebut sebagai hamba di sini. Disebut sebagai hamba, banyak lagi lah dalam ayat ni, dalam hadis lagi banyak lah dalam hadis. Hamba dia disebut. Jadi hamba bukan suatu kehinaan, tidak. Suatu kemuliaan. Ketika mencabar manusia yang meragui apa yang diturunkan kepada Muhammad juga, Allah menyebutnya sebagai hamba. Lihat firman Allah di bawah ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Bermaksud, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Tuhan sebut. Jadi mulianya Nabi itu walaupun disebut hamba sebab selalu dikaitkan dengan Allah. Itu dipanggil idhafah tasyrifiyah. Abdina. Idhafah abd kepada na, idhafah untuk memuliakannya, bukan menghina. Jadi idhafah ni ada banyak makna. Salah satunya makna dia untuk memuliakan seseorang itu. Sebab itu disebut hamba kami. Muhammad, buatlah satu surah sahaja yang semisal dengannya, dengan Al-Quran itu kalau kamu ragulah. Jadi Tuhan nak membuktikan Quran ini memang daripada dia. Manusia tidak boleh nak tiru, tak boleh nak buat seperti itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika betul, maknanya orang lain, ajaklah siapa pun. Kalau kamu kata orang tu ajar, orang ni ajar, Nabi, malaikat ajar, ajaklah siapa pun kamu nak. Mana tak boleh buat. Mana Al-Quran itu betul-betul daripada Allah. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Mana di sini nak ceritanya disebut hamba juga. Daripada situlah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebut akidah Ahli Sunnah, Ashabul Hadis itu, Muhammad itu adalah hambanya. Mari di mana? Daripada sinilah. Nabi Muhammad yang sedang berdiri mengerjakan ibadat
juga disebut Allah sebagai hambanya melalui firman-Nya ini. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh kadu yakununa alaihi libada. Dan bahawa sesungguhnya ketika hamba Allah yang dimaksudkan di sini Nabi Muhammad lah, berdiri mengerjakan ibadat kepadanya, mereka yakni jin-jin itu hampir menindih satu sama lain, mengerumuninya. Tengok, pelik, menarik betul perhatian mereka. Jadi Abdullah di sini siapa Abdullah? Nabi kita lah. Salah satu nama Nabi kita Abdullah. Berdasarkan Quran ini. Tapi Abdullah tu nama sifat lah. Nama sifat. Hamba Allah. Jadi daripada situlah akidah percaya bahawa Muhammad itu hambanya. Daripada ayat-ayat Quran ni. Mana ada asasnya. Di dalam ayat di bawah ini pula Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Rasul yang pesuruh atau utusan Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan titik-titik itu maknanya ada lagi lah ayat seterusnya, itu panjang lagi. Sebab panjang sangat, kita tak ambil semualah, ambil yang berkenaan sahaja. Bermaksud Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi dalam akidah tadi, yang Abul Hasan Asy'ari sebut tu, Muhammad, mana orang ahli sunnah ni percaya bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Mari di mana-mana. Mana dalil dia? Inilah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, yakni yang memusuhi Islam, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu sifat sahabat-sahabat Nabi. Jadi disebut sini Rasulullah. Bukan ngada-ngada. Yang buat dalam akidah tu, dia ada asasnya dalam Quran. Nabi SAW sendiri berpesan kepada umatnya agar tidak melampau-lampau memujinya. Kata baginda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu melampau-lampau memujiku seperti mana melampaunya golongan Nasara memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hambanya. Tengok, Nabi sendiri pun sebut, aku hambanya, abduh. Jadi dalam akidah tersebut Muhammad itu hambanya, tepat dengan Quran dan tepat dengan sekian banyak hadis. Kalau kita baca dalam tahiyat tu kan, dalam tasyahud kita tu ada beberapa tasyahud, salah satunya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memang gitu. Ada juga dalam tasyahud, sampai dalam sembahyang apa kita baca. Aku hanyalah hambanya. Kamu katakan, dia hamba Allah. Dia itu maksudnya Nabi, itulah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi tepatlah akidah itu sesuailah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bahawa sesungguhnya Allah membangkitkan, menghidupkan semula orang-orang yang dalam kubur. Tapi amat menduka citakan apabila panjang pula ni. Boleh sabar ke sikit? Nak habiskan ni. Boleh. Boleh. Takut ke pukul 11 lah. Boleh Maulana. Boleh. Sabar sikit . Amat menduka citakan apabila terdapat ramai juga orang Islam telah menyalahi pesanan Rasulullah SAW itu. Mereka terlampau memujanya sehingga jadi seperti orang-orang Kristian yang memujakan Nabi Isa AS. Di pihak yang lain pula hak-haknya dikurangi. Sambil-sambil puja tu duduk buat maulid. Maulid kalau zaman dahulu maulid bulan maulid, sekarang ni hari-hari pun boleh buat maulid. Setiap minggu tambah pula dengan maulid ni banyak lagi. Tapi di satu pihak yang lain dikurangi pula. Sambil-sambil dia kata dia sayang kepada Nabi dia ini. Pendapat orang-orang yang dikagumi mereka dilebihkan dan diutamakan daripada sabda-sabda baginda sendiri. Dipegang dengan pendapat orang itu lebih daripada Nabi. Di satu pihak yang lain. Di satu pihak yang lain puji tu kat Nabi itu macam Tuhan. Buat selawat itu, selawat ini mengandungi dekat-dekat dengan Tuhan jadi Nabi. Inilah fenomena umat Islam.
Sekarang ni pun macam tu. Sedangkan ashabul hadis apabila mendengar sesuatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, mereka seperti telah mendengarnya dari mulut baginda sendiri. Mereka membenarkannya dan beramal dengannya. Tidak lagi mereka melebihkan pendapat, pandangan, cita rasa, kasyaf, pengalaman rohani, qiyas atau logik orang lain daripadanya. Tak ada. Itu pegangan ahlul hadis macam tu. Ashabul hadis begitu. Tak ada dah. Tak suruh cakap lah pendapat orang ni, wali ni, kutub ni, kasyaf dia berdasar. Tak ada lebih. Mimpi dia lagi lah. Tak ada lebih. Tapi umat Islam ni sekarang ni kadang-kadang, yang tu dia lebih lagi daripada Nabi. Sambil-sambil dia duk kata dia sayang kepada Nabi. Nabi tu dimuliakan. Nabi tu begini-begini. Sampai diterima. Najis, Nabi tu pun tidak najis. Dan macam-macam lagi. Nabi tu tak ada bayar, tak ada begini-begini. Tapi orang lain pula dah. Wirid orang lain pula dah yang utama. Zikir orang lain yang orang lain ajar pula. Itulah yang dia amalkan. Yang Nabi ajar dia letak di belakang. Itulah. Tapi dia kata itu akidah dia betul. Akidah dia yang paling baik. Tengok sendiri lah. Gitu. Baik, yang ke-10 ni apa ya? Ni. Allah akan membangkitkan, yakni menghidupkan semula semua orang yang di dalam kubur. Dalam kubur tu yang kita sebut tadilah. Apa yang disebut oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya diambil daripada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Bermaksud siapa bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, yang Tuhan yang layak disembah, tidak ada melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Isa juga adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Dia adalah kalimah Allah. Dia, mana Nabi Isa itulah, adalah kalimah dan ruh daripada Allah yang dicampakkan kepada Maryam. Syurga benar, neraka juga benar. Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga sesuai dengan amalan yang pernah dikerjakannya, yakni semasa di dunia dahulu. Itu jaminan yang Nabi SAW sebut ni. Mana ada lagi lah hidup selepas mati. Ada syurga tu apa? Selepas mati lah tu. Neraka tu selepas mati lah tu. Dan apa yang disebut ni, Muhammad itu hamba-Nya dan rasulnya, ada lagi. Itu yang disebutkan sebelum ni. Ini juga puncanya. Ini juga dalilnya. Ia juga dipetik daripada firman Allah berikut. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bermaksud, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya. Dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, yakni menghidupkan semula orang-orang yang di dalam kubur. Betul-betul ayat itu betul-betul daripada ayat Quran ini. Itulah akidah ashabul hadis. Jadi kesimpulannya, Ahlus Sunnah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan segala apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mempercayai keesaan Allah dalam segala-galanya dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, mereka juga percaya tentang syurga, neraka dan kebangkitan sesudah kematian. Itu ringkasan. Ringkasan kepada semua yang kita telah bincangkan dalam beberapa perenggan yang telah dikemukakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita pun dah lewat setakat itulah dulu ya malam ni. Wallahu a'lam. Tak payah soalan lah. Soalan jadi panjang pula. Jadi perhatilah. Perhati betul-betul nota ni. Cuma kalau ada tak perhati ataupun kemuskilan, semulalah. Semula kalau kita sudah hawa sikit, kita
buka peluang untuk bincang-bincang lah. Tapi malam ni rasanya setakat itulah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana. Kunci.